Salam Jirna, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat malam ini, Barisan Nasional sepakat mahu lihat Najib dikeluarkan daripada penjara. Wow, ini memang isu paling panas apabila Barisan Nasional sepakat mahu lihat Najib dikeluarkan daripada penjara. Sebelum kita teruskan ulasannya, jom kita lihat dulu apa komen netizen berkait dengan ulasan dan isu di Malaysia kini ini, yaitu Barisan Nasional sepakat mahu lihat Najib dikeluarkan dari penjara. Apa pula komen Anda untuk isu itu dan tentang tajuk laporan ini? Tetapi beberapa komen netizen di dalam ruangan komen di Malaysia kini yang melaporkan laporan ini menyatakan sebaliknya. Mereka agak terkilan dan agak tidak setuju dengan tindakan ini. Antaranya, Ping Merlin 2094 menyatakan, majoriti rakyat tidak mahu Najib dilepaskan. Majoriti rakyat menolak Barisan Nasional dan UMNO. Majoriti rakyat benci kepada pelaku rasuah dan salah guna kuasa. Perompak wang rakyat, kata Ping Merlin 2094. Memanglah, ramai rakyat yang memang sangat benci dengan pelaku rasuah, salah guna kuasa dan perompak wang rakyat. Tidak pedulilah siapa orang itu, sama ada orang si anu atau si anu, perbuatan menjadi perasua, menerima perasua, memberi rasuah dan sebagai salah guna kuasa memang patut dibenci. Bahkan kita kutuk sekutuk-kutuknya di Malaysia. Perompak wang rakyat juga harus dikutuk sekutuk-kutuknya di Malaysia. Saudara, kata Ping Merlin, majoriti rakyat tak mahu Najib dilepaskan. Apa pula pendapat anda semua? Anak JB pula kata, ini adalah masalah MCA. Kaki kipas dan tiada tulang belakang. Masih sokong kleptokrat terbesar di seluruh dunia, kata anak JB. Kita tahu MCA adalah parti politik yang dulu ada peminat, ada penyokong kuat. Tapi sejak kebelakangan ini, MCA sudah tidak lagi diminati oleh penyokong. Bahkan, MCA hanya mampu memenangi beberapa kerusi dalam pertandingan pilihan raya yang baru berlaku. Adakah dengan ini, mengipas-ngipas seperti ini, akan membawa kepada kekuatan baru MCA atau ia akan jadi lebih masalah besar kepada MCA? Saudara-saudara sekalian, Amir Hamzah juga mengatakan, kami juga melihat agar biar Najib rasa kesan mengambil rasuah ke dalam akaun peribadi, kata Amir Hamzah. Apa pula pendapat anda semua? Purple Mouse 7378 kata, perjuangan yang sia-sia, membebaskan penyamun. Rakyat akan terus hukum UMNO BN dalam PRU 16, kata Purple Mouse. Kekallah UMNO hanya jadi parti pelengkap kepada sama ada PH atau PN. Untuk membentuk kerajaan selepas PRU 16, Najib kan kekal di penjara sehingga 2028, kata Purple Mouse. Saudara, ada yang kata, sampai bilalah UMNO ni tak move on? Sampai bilalah? Atau bilakah masanya UMNO move on tanpa Najib? Kata mereka, tanpa Najib sebenarnya UMNO lebih kuat. Tanpa Najib, UMNO akan lebih bersih. Tapi kenapa masih lagi mahu Najib? Sedangkan Najib sudah dipenjarakan. Lebih baik ambil langkah bebas daripada Najib, bebas daripada pengaruh Najib, maka UMNO, Barisan Nasional, dijangka akan lebih diterima dan lebih bersih. E1976 kata, rakyat sedang melihat, menilai. Kalau lepas, rakyat akan hilang kepercayaan, kata E1976. Apabila pendapat anda semua? Benarkah seperti kata E1976, rakyat sedang melihat, menilai, kalau Najib dilepas atau dimasukkan di dalam tahanan rumah atau dilepaskan daripada penjara, betulkah rakyat akan hilang kepercayaan kepada kerajaan yang ada sekarang ini? Saudara-saudara sekalian, di dalam laporan ini di Malaysia kini menyatakan, memaparkan bahawa Barisan Nasional sepakat mahu lihat Najib dikeluar daripada penjara. Pemimpin tertinggi BN hari ini mengulangi komitmen mereka untuk memperjuangkan pembebasan Najib Razak dari penjara selepas disabitkan atas kesalahan rasuah. Inilah yang menghairankan ramai netizen. Kata mereka, kenapa pula tidak move on lagi?
Kurang-kurangnya kata mereka, biarlah Najib dulu di sana dan biarlah UMNO bergerak tanpa Najib. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini benar, wah ini memang paling luar biasa dan paling mengejutkan seluruh Malaysia. Warisan persoal jika 20 adun terlibat skandal perlombongan Sabah. Wow. Kalau sebelum ini hanya 8 orang, kini pula menjadi 20 adun. Betulkah perkara ini? Jika ini benar, ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi yang mengejutkan ini datang daripada warisan. Adakah warisan sengaja untuk mengambil peluang ini untuk melemahkan kerajaan pimpinan Haji Zinor atau memang dia mempunyai isu? Biasalah dalam politik ini, setiap kali ada isu, pasti akan digunakan sehabis baik untuk melemahkan pihak lawan. Sama ada benar atau tidak, itu belakang cerita. Yang penting persoalkan dulu. Yang penting timbulkan dulu perspektif. Yang penting timbulkan dulu persoalan-persoalan seperti ini. Susulan dakwaan ada kartel memohon untuk melombong kira-kira 5% kawasan di Sabah. Warisan berkata perkara itu menimbulkan lebih banyak persoalan, antaranya jumlah adun yang terlibat dalam skandal berkenan. Ketua Penerangan Warisan Aziz Jaman berkata, demikian sebagai mengulas artikel FMT yang memetik sumber mengatakan, antara tahun 2022 dan 2024, kartel itu memohon sekitar 20 lesen cari gali meliputi kawasan hampir 1 juta ekar. Adakah ini membayangkan bahawa 20 YB wakil rakyat berbeza terlibat? Jika ya, siapakah YB ini selain mereka yang telah didedahkan oleh pemberi maklumat? Orang ramai berhak mendapat penjelasan mengenai senarai penuh individu yang dikaitkan dengan permohonan ini, kata Aziz Jaman. Terdahulu, seorang pemberi maklumat mendakwa dia memiliki lebih banyak rakaman video berkenaan perkara itu. Ahli perniagaan itu mendedahkan beberapa video yang didakwa mengandungi perbincangan mengenai wang yang diberikan kepada ahli politik sebagai balasan untuk menyokong permohonannya untuk memperoleh lesen cari gali sumber mineral di Sabah. Sumber itu mendakwa lesen itu telah disyorkan kepada Sabah Mineral Management dan Berhad SMM untuk kelulusan tanpa sebarang usaha wajar yang menyokong permohonan itu. Dan pada setiap mesyuarat lembaga pengarah, lebih banyak permohonan akan dikemukakan oleh syarikat yang dikawal oleh ahli perniagaan untuk hak melombong di kawasan yang berbeza. Sumber itu dipetik sebagai berkata, Aziz Jaman berkata dengan premium RM50 bagi setiap ekar, 1 juta ekar membolehkan kerajaan negeri memperoleh hasil RM50 juta. Adakah wang ini dibayar kepada kerajaan negeri Sabah? Jika dibayar, di manakah rekod dana ini? Jika tidak dibayar, apakah tindakan undang-undang yang telah diambil untuk mendapatkan semula jumlah yang terhutang? Soal Aziz Jaman lagi. Aziz Jaman juga merujuk kepada artikel FMT yang lain yang memetik sumber tidak dinamakan di mana Haji G didakwa diugut dan ditawarkan rasuah meluluskan lesen berkenan. Memandangkan lembaga itu bertanggungjawab untuk meluluskan lesen-lesen itu, siapakah ahlinya dan adakah mereka sedar tentang dakwaan dan rasuah? Adakah terdapat bantahan dalaman sebelum skandal itu diketahui umum? Orang ramai berhak mendapat akses kepada minit mesyuarat dan rekod proses membuat keputusan lembaga, tambah Aziz Jaman lagi. Aziz Jaman turut membangkitkan isu konflik kepentingan dalam agensi kerajaan negeri selepas artikel itu menyebut kartel yang didakwa terdiri daripada seorang ahli perniagaan dan bekas pengarah beberapa agensi negeri. Sebutan bekas pengarah beberapa agensi negeri menunjukkan kemungkinan pengaruh orang dalam. Adakah individu ini masih menggunakan kawalan atau pengaruh walaupun telah meninggalkan jawatan? Adakah terdapat sebarang semakan untuk mengelak konflik kepentingan dalam agensi negeri yang terlibat dalam proses kelulusan perlombongan itu? Soal Aziz Jaman lagi, dia turut menuntut penjelasan mengenai bilangan lesen cari gali yang telah dibatalkan. Adakah aktiviti perlombongan cari gali sudah berjalan sebelum dibatalkan? Adakah syarikat terbabit disenarai hitamkan atau disiasat lanjut? Kerajaan mesti mendedahkan langkah-langkah seterusnya untuk mencegah eksploitasi berterusan sumber asli Sabah, katanya lagi. Aziz Jaman menegaskan bahawa artikel itu tidak menyebut jika pembayaran dibuat untuk lesen berkenan.
Justru kerajaan mesti menjelaskan jika transaksi keuangan berlaku dan jika ya, apa yang berlaku kepada wang itu selepas lesen dibatalkan tambahnya lagi. Mengenai dakwaan ugutan dan tawaran rasuah membabitkan Hajiji, bekas timbalan menteri itu berkata, sama ada terdapat bukti dalam bentuk komunikasi bertulis atau rekaman. Jika ugutan ini boleh dipercayai dan teruk, mengapa tiada prosiding undang-undang dimulakan terhadap pelaku yang didakwa? Memandangkan teruknya dakwaan itu, mengapa kerajaan memilih untuk mendahkan dakwaan ini hanya selepas bantahan awam dan pendedahan media soalnya? Ini adalah soalan kritikal oleh rakyat Sabah yang perlu dijawab. Maklum balas yang telus dan bertanggung jawab daripada kerajaan negeri adalah penting untuk memulihkan kepercayaan orang ramai dan memastikan keadilan ditegakkan tambahnya lagi. Lesen mencari gali membolehkan pemegang lesen meneroka sumber mineral yang berdaya maju dari segi ekonomi yang akan membuka jalan kepada syarikat yang layak untuk memohon pajakan pelombongan jika kehadiran sumber tersebut disahkan. Hajiji telah memberi jaminan bahawa sumber galian di negeri itu dilindungi dan diurus dengan teliti untuk melindungi masa depan rakyat. Setakat ini, tiada pajakan pelombongan telah dikeluarkan. Sebelum ini, Ketua Menteri itu berkata kerajaan negeri telah mengeluarkan 26 lesen mencari gali dalam tempoh 2 tahun lepas mengikut Seksyen 6 Ordinan Pelombongan Sabah 1960. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.